Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan, kita menyambung lagi sirah para rasul menggunakan pakai kitab Qisasul Anbiya karangan Al-Imam Ibn Kathir. Kita berhenti bulan lepas pada bab Nabi Yusuf digoda oleh Zulaikha ataupun isteri Al-Aziz, kemudian dia kantoi. Lepas tu heboh cerita di seluruh Mesir merendahkan Zulaikha. Persatuan-persatuan bini-bini menteri pun pakat duk kata kat dia. Maka dia buat satu keputusan untuk nak buat satu program nak membuktikan kepada semua bini-bini menteri ni yang dia ni tak adalah teruk mana, dia ni tak adalah rendah mana taste dia. Macam tu. Kita nak sambung yang tu bulan ni insya-Allah. Kita mulakan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ibn Katsir membawakan firman Allah dalam surah Yusuf ayat 30 sampai 34. Firman Allah, wa qala niswatun fil madinati imra'atul aziz turawidu fataha an nafsi qad syaghafaha hubba inna lanaraha fi dhalalin mubin. Falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilayhinna wa a'tadat lahunna muttaka'aw wa atat kulla wahidatin minhunna sakina wa qalat ikhruj alayhinna. Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hashallah wa qulna hasha lillah ma hadha basharun in hadha illa malakun karim. Yang bermaksud macam ayat 31. Yang bermaksud, dan wanita-wanita di kota berkata, isteri Al-Aziz menggoda bujangnya untuk menundukkan dirinya. Sesungguhnya cinta kepada bujangnya itu iaitu macam anak lah, anak asuhan ataupun anak hamba yang ambil jadi anak. Sesungguhnya cinta kepada bujangnya itu adalah sangat mendalam. Sesungguhnya kami memandangnya dalam kesesatan yang nyata. Kami dalam kes ni bukan Allah ni. La inna lanaraha fi dhalalim mubin. Kami ni domer tu kembali kepada isteri-isteri menteri tu. Dia kata kepada Zulaikha ni, apa sampai tahu tu punya teruk tis. Pi suka ke budak muda tahan pada mana hala pi ambil kutik bela ni. Macam tu contoh dia. Falamma sami'at bimakrihinna, dan bila mana Zulaikha mendengar cercaan mereka, diundangnya wanita-wanita itu dan disediakan bagi mereka tempat duduk, dan diberikan kepada mereka itu setiap seorang sebilah pisau untuk memotong. Dalam tafsir sebut buah apple, buah. Kemudian dia berkata kepada Yusuf, keluarlah. Wa qalat ukhruj alayhinna. Dia berkata kepada Yusuf, okey, bila dia panggil masuk dalam bilik jamuan ni, semua pakat masuk, dia bagi pisau seorang satu, bagi buah seorang satu, bagi pisau. Kemudian dia kata kepada Yusuf, keluar sekarang. Wa qalat ikhruj alayhinna. Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna. Bila mana Nabi Yusuf masuk, depa tengok Nabi Yusuf, terkejut depa. Terpana mereka ini sampai tahap wa qatta'na aydiyahunna. Depa terpotong tangan-tangan depa sendiri ataupun jari-jari depa sendiri. Ini bukan cerita rekaan, ini bukan cerita riwayat dari mana-mana. Ini Quran, jelas, benar, 100% autentik. Allah sebut bini-bini menteri ni tengok Nabi Yusuf lalu yang masuk dalam nak potong buah tu, pi potong tangan sendiri. Punya galik. Maknanya di sudut psikologi, boleh ke jadi orang macam tu? Boleh. Orang sampai tak perasan orang mai Jadi tak? Jadi. Dulu orang tua tu kata apa?
tak perasan mak mentua lalu belakang, kan? Sungguh di sudut psikologinya memang diiktiraf oleh Quran. Memang kalau kita kadang-kadang tengok benda yang indah sangat, kita akan terpana olehnya, fikiran kita akan pergi melayang jauh, kita akan terlupa apa yang sedang kita buat, kita jadi unconscious. Maka depa ni jadi lagu tu, wa qata'na aydiyahunna, terberhenti sebentar, tergalit, terpotong tangan sendiri. Wa qulna hasya lillah ma hadza bashar, demi Allah ni bukan dia manusia. Nabi kata ma hadza bashar, ni bukan manusia, ni bukan manusia. Lagu ni punya elok, ni bukan orang. Nah, in hadza illa malakun karim, ni tak lain dan tak bukan malaikat yang mulia. Saya ketika mana saya belajar dulu, pensyarah kami Dr. Al-Faris Abdul Razak Al-Hafiz yang karang buku Iskandar bukan Zulkarnain tu, dia cerita kata Nabi Yusuf ni handsome lah, memang handsome. Cuma dalam pemahaman kita, tuan-tuan pun bisa dengar, Nabi Yusuf ni handsome 50% orang sebut kan. Kita selalu dengar 50%. Persoalan yang timbul, 50% tu 50% apa? Ada ulama mengatakan kalaulah kecantikan itu satu dibahagikan kepada 100%, 50% dikongsi oleh seluruh kita ni, another baki 50% milik Nabi Yusuf seorang. Level 2 Nabi Yusuf punya handsome. Satu lagi syarah tafsiran ulama mengatakan 50% itu nak bagi tahu kecantikan itu kecantikan yang sempurna itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan 50% kecantikan itu ialah Nabi Yusuf. Bermaksud Nabi Yusuf punya handsome tu, teratur punya handsome cuma 50% saja daripada handsome Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mai mana 50% ni? Apa hujah dia, apa dalil dia? Orang katanya dalil zaman sekarang ni. Boleh ke tak boleh tanya dalil? Tengok tempat dan keadaan lah. Dan ketikanya boleh, ketikanya tak perlu, ketikanya sesuai ataupun tidak. Kita selalu bahas bab tu dah sekarang. Dan saya rasa benda ni pun polemik, bertanya hujah ini pun dia terbentuk disebabkan sistem pembelajaran kita sekarang di sekolah dan sebagainya kan. Kita kena mendatangkan hujah, jawab soalan exam, apa bukti, apa hujah kan. Kita kena justify our argument. Tak benda yang sikit tu. Kena justify. Maka benda tu bawa sampai ke besar. Saya rasa dia bukan kerana sesetengah kelompok yang mai hasut orang suruh tanya dalil saja. Saya fikir antara poin utamanya ialah ke zaman sekarang punya manusia ni punya pemikiran. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mungkin salah lah, tapi saya duduk kaji nampak tengok lagu tu. Jadi kita duduk dalam bidang pendidikan, duduk dengan budak-budak, duduk tengok soalan. Dan benda tu pun berlaku kepada tuan-tuan, berlaku kepada saya. Kita daripada kecil kita diasuh macam tu. Kita nak bukti, kita nak justification. So bila kita besar, kita dah masuk ke dunia dakwah agama, kadang-kadang bukan kita tak hormat kat seseorang itu, tetapi kita nak dengar penjelasan. Bukan kita petikai dah, cuma kita nak tahu, Ustaz, yang ni main pada mana? Kadang-kadang ada setengah orang dia memang dengan niat nak menjatuhkan. Ada orang setengah niat dia bukan, kalau tanya pun dia bukan nak buat apa-apa pun, dia saja nak penjatuh seseorang ustaz tu. Tapi memang setengah orang yang lain dia memang nak tahu sungguh. Jadi kita jangan pukul rata. Tak tahulah, saya nampak begitu. Kadang-kadang dia tak ada niat nak jatuhkan seseorang penceramah tu, dia tak ada niat nak merendahkan seseorang tu. Dia memang nak tahu sungguh. Kadang-kadang dia memang nak balik cari ke, nak sambung bacaan. Jadi kita sebagai kaum penceramah, kaum pendakwah ni jangan underestimate orang yang dengar kita, dan kita jangan cepat sangka buruk lah. Pok-pok ni tak ada lain. Kalau bagi dalil pun bukan faham pun, saja nak penjatuh kita, saja nak ada setengah yang menjatuh kita tak nafi, dan ada setengah yang memang dia nak bukti, dia nak untuk kepuasan hati dia. Sebab apa? Sistem pemikiran kita telah diasuh daripada kecil dalam sistem pendidikan yang menyebabkan kita memang nak justification. Kita nak pendalilan yang begitu. Saya fikir begitulah. Jadi kita kena sentiasa upgrade diri kita lah. Sebab audiens kita pun sentiasa upgrade, kita pun kena sentiasa upgrade. Sekarang zaman ni menuntut kita begitu. Cuma tak ada lah minta kaedah istimbat semua tu mungkin tinggi, yang mungkin tak sesuai dalam setting kuliah. Dia kena kelas, itu kita faham lah. Tapi dalam keadaan yang satu dua benda yang simple, orang kata one way ni, ialah nyatakan hujah. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin, kan? Datangkan bukti dan hujah kalau kita orang yang benar. Datangkan bukti. Sebab agama tertegak atas hujah, bukan sentimen. Meskipun tazkirah itu kalau ikut kaedah dia tak semestinya ada
Ada dalil dah, ada tazkirah, ada peringatan dia. Tapi yalah, dalam keadaan zaman sekarang ni seperti yang saya kata tadi, menuntut masyarakat kadang-kadang dia nak pendalilan itu, maka kita sediakanlah selagi mana boleh, selagi dia tak sampai ke peringkat tinggi istidlal, pendalilan tu bagaimana kaedah istinbat, nak ambil keluar hukum tu macam mana, kefahaman di sudut tu mungkin tinggi sangat kan. Baik. Jadi pasal popis itu tak apalah. Okey. Jadi mai mana yang kata Nabi Yusuf ni 50% ni kita dah dengar daripada kecil. Ada hadis. Hadis tu duduk di dalam Allahumma salli ala Muhammad. Kalau yang saya jumpa lah di dalam Sahih Muslim, di dalam bab Isra' Nabi, dalam hadis Isra' Mi'raj yang panjang tu, yang Nabi kata utitu bil bura' wa hiya dabbatul abyad farakabtahu hatta baitul maqdis. Hadis tu panjang lah, sangat panjang hadis Isra'. Nabi ceritakan aku dinaikkan daripada satu langit ke satu langit. Langit pertama jumpa Nabi Adam, satu langit, sampai langit ke berapa tak ingat, jumpa Nabi Yusuf. Kelima kah? Bukan, kelima Nabi Musa. Tak apalah, tapi salah satu langit jumpa Nabi Yusuf. Dan Nabi bila tengok Nabi Yusuf, Nabi kata dia memiliki separuh kecantikan. Daripada hadis tu lah. Dia memiliki separuh kecantikan. Maka saya fikir daripada itulah kelak ungkapan yang orang duk cakap ni. Kadang-kadang tuan-tuan, kaedah kita nak menyampaikan sesuatu dalil ataupun kaedah nak menyampaikan sesebuah ucapan. Saya bagi contoh tuan-tuan, sebab hari ni musim reaction, musim orang duk macam mana kan. Contoh saya kata kat tuan-tuan, saya bukan kata dalam kuliah ni, saya kata dalam kereta, kita duk sembang di kedai makan kan, saya kata Nabi dia suruh rebut masa-masa muda ni, mau kena rebut Nabi suruh rebut. Saya cakap lagu tu ya kan. Masa tu setting bukan setting pengajian, setting sembang ya. Lepas tu ada seorang dengar, dia kata apa dia cakap salah, duk jual nama Nabi. Nabi mana sebut lagu tu? Nabi kata macam ni, irtanim khamsan qabla khamsin. Nabi kata rebut 5 perkara sebelum 5 perkara. Syababaka qabla haramika. Muda kamu sebelum tua kamu. Wasihataka qabla saqamika. Sihat kamu sebelum sakit kamu. Kan? Lepas tu apa nama? Wa faragaka qabla syughlika. Waktu lapang kamu sebelum sempit kamu. Wa ghinaka qabla faqrika. Waktu kaya kamu sebelum datang miskin kamu. Wa hayataka qabla mautika. Hidup kamu sebelum datang mati kamu. Yang tu baru betul. Apa tu pandai-pandai kata Nabi suruh rebut masa muda. Nabi kata rebut 5 perkara. Kita yang dengar ni, kita faham tak? Kawan nak cakap awal tadi tu, adakah dia menipu atas nama Nabi ataupun dia mereka ataupun tak? Dia bercakap, dia quote. Cuma dia tak katalah sebut dengan dalil yang mantap, dengan matan yang penuh. Cuma dia quote itu petikan daripada kata-kata Nabi. Jadi dia ada kaedah. Hari ni kita nak tibai orang pun, kita kena tengok setting dia tu setting apa. Setting dia bercakap dalam kawan-kawan dia quote Nabi, cuma dia tak sebutlah ini dia tak sebut macam saya kata tadi tu, siap dengan matan, dengan sanad, dengan apa, tidak. Dia quote, tapi kalau dia sebut lagi bagus. Tapi dalam setting perbualan ni ya. Tapi kalau setting kelas lain pula cara kita nak rak dah, cara kita nak respon dah. Jadi saya fikir benda ni, disiplin ini kita kena terak balik. Orang yang bagi saya agak pakar di Malaysia ni, Ustaz Fawaz Fazil dia pandai. Dia kata setting kuliah ni macam ni kaedah dia. Setting tazkirah macam ni. Setting pengajian kelas fasal macam ni. Kemah. Saya duk rajin dengar. Jadi saya saya belajar lah. Macam ni betul lah. Baru kita faham. Setting perbualan kadang-kadang kita petik tu, bukan kalau di palsu lain kan. Ni cerita dia ada matan, ada orang kata apa? Ada apa? Ada, bukan kata ada dalil. Ada asas, ada sandaran betul ya. Ada sandaran, ada asas kan. Saya tak salahkan orang react ke apa, saya tak mau cari pasal dengan orang sama lawan, tak mau. Cuma saya nak kata dia ada disiplin dia dan dia ada kaedah dia. Kalau alangkah baiknya kalau kita menelusuri kaedah dahulu, adab dan akhlak. Yalah, kadang-kadang mungkin reaction tu betul kan. Mungkin dia tak salah, cuma kaedah itu. Ya. Minta maaf tuan. Nak kata kena sebut. Habis saya tak mau ada masalah dengan orang sama lawan ni. Kita pun tak tahu mana. Takut tuan. Nak mati lah ni. Mati rehat lah. Kita ni tuan-tuan zaman dunia ujung-ujung ni juga tambah masalah dengan orang. Kita boleh maaf, kita maaf. Kita boleh minta maaf, kita minta maaf. Sudah. Tak usah tambah masalah. Kita tak tahu nak mati bila. Kita tak tahu dunia nak tamat bila. Live our life. Settlekan dengan orang cepat-cepat. Apa yang kita boleh settle selagi mampu. Tak mampu, minta doa dekat Allah, Allah ampunkan dia. Mudah-mudahan dengan doa kita itu akan kembali kepada kita balik.
Sedekah apa-apa pun niat. Dulu aku pasal bagi sikit hati kawan aku seorang 30 tahun dulu lah dia pindah pergi mana lah pun aku tak tahu lah. Nak pergi cari balik pun susah. Tak apalah, sedekah apa-apa pun niat atas bagi kat dia pahala. Mudah-mudahan dengan niat kita itu Allah akan lembutkan hati dia, maafkan kita dalam diam dan sebagainya. Yang tu lah kita boleh buat. Baik. Jadi ada sandaran yang kita kecantikan tu. Jadi handsome sungguh. Baik. Kembali kepada doktor saya tadi tu, syarah kami tu, dia kata memang Nabi Yusuf handsome, cuma itu pendapat dia. Dia kata tapi Nabi Yusuf handsome dalam setting Mesir. Sebab Nabi Yusuf bukan orang Mesir, dia kata. Nabi Yusuf orang Bani Israel. Bani Israel memang handsome. Bila kita puji bukan kita masuk kata redha, kita puji ciptaan Allah. Handsome, betul tak? Dan maaf sebutlah, mereka punya actress mereka yang perempuan, kalau Yahudi Israel ni pun segak. Segak jugalah, segak lah juga. Ya kita pun segak, orang kata Arab Syria segak. Dan Malaysia mana segak? Pasal mah lah macam-macam lah kan. Macam-macam ada orang kata Mami Pening pun elok. Segak ni saya rasa dia bukan pasal tempat. Tapi mungkin faktor tempat juga. Tak tahulah, tuan-tuan sini ada lecturer dan sebagainya kan, mungkin dalam bidang sosiologi cuba kaji tengok. Adakah faktor tempat boleh kot nak cuaca ke apa ke kan. Tapi tak apalah, Bani Israel ni agak segak. Bani Israel ni agak segak. Jadi bila dia segak, kata pensyarah kami ni, dia duduk dalam setting Mesir yang tak berapa segak. Mungkinlah, bukan kata tak berapa segak. Dalam kalangan Arab ni, Arab Syria paling elok. Mesir korang sikit. Jangan nak banding dengan Ethiopia tu lagi lah kan. Tak merendahkan, tapi orang kata apa, state the fact saja. Jadi menampakkan Nabi Yusuf tu memang elok. Macam tu. Ibarat orang Korea, penyanyi Korea main perempuan Melayu jadi gila kan. Tapi yang tu saya tak setuju. Elok kat mana? Elok di situ, elok tu elok lah, tapi jantan tu tidak. Saya masih lagi berpegang dengan dalil daripada KJ kan. Tall, dark and handsome. Saya pegang dalil tu hari ni ya. Handsome kena gelap sikit. Mana boleh putih sangat. Tapi tak tahu lah siapa jadi minat kat Korea. Mujung saya tak ada adik-adik minat Korea lah, ada tak tahu. Tapi tak salah mereka lah. Tapi tuan-tuan, orang yang minat Korea ni jangan main. Saya psikologi saya cerita tuan-tuan kan. Memang kami kaji tau. Dia pun minat ni bukan minat lagu kita, minat Metallica, Deep Purple, Scorpion tu kita minat juga. Kan? Tuan-tuan pun minat, saya tahu ni. Orang lama ni. Minat, kita minat, betul. Tapi kita minat lagu tu lah kan. Kalau dulu Nirvana, Kurt Cobain mati bunuh diri, tak ada apa kita teriak kan. Ni dah, kalau hak minat Korea ni, tuan-tuan boleh check dengan anak-anak ke kok ada minat Korea. Depa memang minat sungguh-sungguh. Depa ada army depa. Memang ada army depa dalam grup media sosial ni, ada army. Saya duduk kaji lah kan. Kaji bukan ilmiah akademik ni dah, partilah. Misalkan jangan kata terbiang kat orang kat parti Korea ni. Ngamuk apa depa akan bersatu macam mempertahankan Rasulullah tu. Sebab tu potato chip pandai ke depa buat. Potato tu depa buat Korea punya orang kan, tu McD pun buat. Dalam dia bukan ada apa pun, tapi depa nak kumpul gamak-gamak hati Korea tu. Dunia tuan. Allahu akbar. Laki hilang kelakian dia. Saya bimbang Malaysia akan jadi lagu tu. Hero-hero Malaysia dulu saya sebutnya kali dah kan. Eman Manan, Awi, keras lah main pelan-pelan. Ni risau lah kita pun. Minta simpang lah kan. Tak salah kalau dia tak tukar jantina, tak salah kan. Cuma kita ni nak sediakan anak cucu kita ni nak lawan dengan Dajjal ni, mau duk keras sikit lah. Yang tu ya baik, tak apalah, tak mau merendahkan orang. Cuma tak apalah, sambung lah. Maka tuan-tuan, bila Nabi Yusuf keluar, dia potong tangan dia, maka dia berkata ni bukan manusia, ni malaikat. Kalau buka tafsir Ibnu Katsir dan tafsir yang lain panjang lagi kenapa dia sebut malaikat. Panjanglah huraian tu kan. Nak menandakan kesempurnaan malaikat dan sebagainya. Malaikat kalau merupa dalam rupa sahabat Nabi, malaikat akan merupa di dalam muka Dihyah Al-Kalbi ya. Sahabat Nabi Dihyah tu, malaikat akan main kalau merupa dengan muka sahabat, muka dia. Dan antara sahabat yang biasa tengok malaikat ialah Imran bin Husain. Ini semua dalam Syiar Alamun Nubala rujukan dia. Dan tamyiz sahabah, as-sahabah fi tamyiz, al-isabah fi tamyiz al-sahabah, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ni antara sumber-sumber dia. Malaikat, dan malaikat ada berapa kali? 2 kali ke 3 kali pernah merupa dalam rupa yang sebenar di hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik.
Bukan all the time kat Jibril mai kat Nabi rupa asli, tidak. 2 atau 3. Memang ada hadis Nabi, sahabat tanya Nabi, tapi saya tak ingat 2 ataupun 3. Baik. Tak ingat kita sebut, tak ingat. Maka tuan-tuan, mereka potonglah tangan mereka. Maka tak kala wanita-wanita itu melihatnya, mereka kagum kepadanya dan mereka mulukai jari tangannya dan berkata, Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia. Sesungguhnya ini tidak lain hanyalah malaikat yang mulia. Wanita itu berkata, wanita itu siapa? Zulaikha. Wanita itu berkata, itulah dia orang yang kamu cela. Orang yang kamu cela aku kerana tertarik kepadanya. Dan sesungguhnya aku telah menggoda dia untuk menundukkan dirinya kepadaku, akan tetapi dia menolak. Dan sesungguhnya jika dia tidak mentaati apa yang aku perintahkan kepadanya, nescaya dia akan dipenjarakan dan akan termasuk dalam golongan yang hina. Tak apalah, Zulaikha kata macam ni lah, hampa baru tengok seminit, potong jari dah. Aku tengok dah daripada kecil. Hampa bayangkan, yang hampa duk kata kat aku ni, hampa duk pelekeh aku ni, duk kata apa supaya hampa ni bagus sangat, supaya hampa ni kira kuat iman sangat, aku ni teruk sangat kan. Hampa baru tengok seminit, hampa kena lah. Aku duk tengok daripada kecil. Hampa bayangkan lagu mana. Ni pengajaran yang kita boleh ambil. Kadang-kadang kita duduk dalam setting manusia yang baik-baik, kita tak diuji dengan kehidupan yang maksiat terbentang depan mata. Jadi kita mungkin boleh kata kat orang, kita tak diuji lagi tu. Itu kita kena hati-hati. Bukan tak boleh tegur, tapi bukan merendahkan. Ada orang tuan-tuan, sebab tu saya hormat artis yang dia duduk dalam setting yang dia nak apa dia dapat, dia nak buat maksiat apa boleh, and yet akhirnya dia berhijrah. Berbanding dengan orang yang memang daripada kecil mak pak dia ustaz, tok wan dia ustazah, keliling dia pun agama, sekolah agama kalau rendah, sekolah agama kalau menengah, masuk universiti sekolah agama, tak terjebak, tak ada ruang langsung untuk ke pintu-pintu tu. Dia tak diuji kalau dia merendahkan orang lain dengan dalam nada yang menghina. Jangan. Orang lain yang duduk dalam setting-setting gelap ni, kalau dia boleh keluar, dia lagi kuat tu, boleh ikut. Dia lagi kuat. Perbandingan ada 2 rumah, kiri dan kanan. Rumah ni pak, mak, ustaz, ustazah, adik-beradik, abang-abang, hafiz-hafizah, abang kakak. Dia sembahyang maghrib 3 rakaat. Kawan ni pak kaki judi, mak pelacur contoh. Kakak pun rosak dah, abang pun isap dah. Dia sembahyang maghrib juga 3 rakaat. Di rumah waktu yang sama. Apa kedudukan 2 orang ni? Pahala maghrib dia tentu dapat ganjaran ataupun ialah ganjaran pahala maghrib menunaikan kefarduannya. Tetapi level itu adakah sama? Sebab dia lalui benda yang dia kena lalui itu dengan kawan dia lalui ini, adakah sama? Tak sama. Sebab tu maha adil Allah. Kita tak boleh fikir tuan-tuan. Maha adil Allah sesuatu yang kita tak terungkap oleh bahasa. Sebab tu kita jangan risaulah. Allah takkan sia-siakan dosa para Allah takkan sia-siakan kebaikan para hamba. Ada hadis yang Nabi katakan, ada orang yang beramal dengan amalan ahli syurga. Itu hadis sahih. Orang yang beramal dengan amalan ahli syurga, dia solat, dia puasa, dia haji, sehingga kan jarak dia dengan syurga sehasta jaraknya. Ada hadis itu, popular hadis tu. Jarak dia dengan syurga sehasta ya. Maksudnya dia buat amalan ahli syurga seumur hidup dia, tetapi di penghujung hidup dia tergelincir dan dia melaksanakan amalan ahli neraka dan dia masuk dalam neraka. Hadis ni tuan-tuan jadi hujah golongan Jabariyah dan golongan-golongan yang mengatakan manusia tak ada kuasa ni, Allah semua buat, manusia tak ada apa ni. Kan ada Qadariyah dengan Jabariyah kan. Lepas tu Syekh Syahid Ramadan Al-Buti Asy-Syahid menerangkan balik hadis ni. Jadi dalam Sahih Muslim hadis yang sama ada tambahan perkataan yang kata, orang yang melaksanakan ibadah ahli syurga tadi tu fi zuhrihi, ataupun pada zahirnya, dia akan buat semua tu sampai syurga sejengkai dengan dia. Lepas tu dia buat dosa, lepas tu dia masuk neraka. Kata Asy-Syahid, maknanya walaupun dia buat semua tu, tapi hati dia tu bukan untuk tu. Hati dia untuk ditengok, dipandang, dipuji. Maka akhirnya menjelang hujung hidup dia, Allah akan pantulkan balik apa dalam hati dia tu. Maka dia akan buat amalan ahli neraka. Maksudnya apa? Kalau orang tu memang dia ikhlas buat sembahyang, ikhlas buat ibadat haji, puasa, dakwah dan sebagainya, ikhlas sungguh-sungguh, jangan bimbang, Allah takkan sia-siakan dia. Takkan sia-siakan dia. Takkan sia-siakan dia. Amalan dia Allah takkan sia-siakan. Kalau pakai hadis tu sahih, orang kata
Orang buat baik seumur hidup, ujung-ujung terpelik habis masuk neraka. Naya dia, dah. Kata syahid, kerana masa dia buat baik tu, bukan dia buat baik sangat, tapi hati dia tu nak suruh orang tengok. Sama macam hadis yang lain yang seorang sahabat meninggal dunia syahid tu kan. Semua sahabat pakat doa kata Nabi kata dia masuk neraka. Sahabat tu pasal apa? Dia masuk neraka, dia mati syahid. Maka Nabi kata dia bukan perang kerana agama. Dia perang kerana nak nama dia orang dendang, nak orang sebut nama dia, kemudian dia bunuh diri masa dia tak tahan sakit tu. Mak kita tak tahu tuan-tuan. Pokoknya kita tak tahu. Kita peringkat kita sangka baik ya. Pasal pandangan Allah lain. Pandangan kita tak tercapai. Pandangan manusia kita nilai zahir saja. Dia baik-baik lah. Dia menipu bawa Ustaz. Jangan kata tak tahu. Ada hadis yang lain dalam Sahih Muslim, dalam syarah Sahih Muslim Imam Nawawi sebut. Ulah balik hadis ni panjang. Seorang sahabat ada nama saya tak ingat. Dia pergi perang, lepas tu ada seorang lelaki ni musyrikin ni, orang kufar ni, dia bunuh habis orang Islam. Lepas tu bila kawan sahabat ni, dia sebut nama lah hadis saya tak ingat, pergi dekat dia, kawan hak musyrikin tu, orang kufar tu, dia mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian dia menyorok. Sahabat ni bara, dia pergi bunuh juga. Bila pergi bunuh, cerita ni sampai dekat Nabi. Dia sampai kat Nabi, Nabi tanya dia, adakah betul yang bunuh orang yang mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Maka sahabat ni defend diri dia. Dia kata, ya, ni ada sahih dalam Sahih Muslim. Sahabat ni kata, ya Rasulullah, saya tahu dia bunuh habis orang sahabat-sahabat kita, kemudian dia sebut tu sebab dia takut kat pedang saya je. Tuan-tuan tahu apa Nabi kata kat dia? Hang korek ke hati dia? Hang belah dada dia, hang tengok dalam ke? Nabi tanya dia balik. Maknanya apa tuan-tuan? Secara zahir kita pun agak, yalah mungkin dia murung kot, dia nak selamat diri dia. Tapi itu bukan soal. Itu bukan soalnya. Soalnya dia mengucap, cukup. Kita tak boleh, gitu. Tak cia nanti dia bunuh kita, apa dia mengucap. Kerja Allah akan balas kat dia, jangan takut. Allah Maha Adil. Kadang-kadang kita buat macam kita ni pula Tuhan. Allah ada. Taman Wakaf Dr. Zahiruddin, kita kawan-kawan tuan-tuan kat kot. Lepas habis saya ceramah hari Ahad malam tu, kami sembang pasal di sudut psikologi ni. Satu benda kuasa yang ada pada manusia Islam ni yang hebat. Yang benda tu dalam kajian kami psikologi pun mengaku, dan dalam bidang perubatan pun doktor kata betul, iaitu hope, pengharapan yang ada pada kita tak ada pada orang lain yang bukan Islam. Hope tu satu benda yang sangat besar. Hari ni orang Islam kita ada satu benda yang sangat kuat, hope. Jadi apa-apa pun, akhir sekali bila kita dah rasa hopeless, helpless dah, kita masih ada hope. Allah akan balas kat dia. Dia akan dapat balasan di akhirat. Macam mana? Kita masih ada benda tu. Orang bukan Islam, dia tak ada benda tu. Sebab tu kadang-kadang bila dia putus asa dengan hidup, dia penat dengan hidup, akhirnya dia bunuh diri macam tu ya. Jadi hope itu sangat besar. Kita mungkin tak rasa benda tu dalam keadaan kita biasa, tapi dalam keadaan kita tengah susah, sakit, terminal ill, orang kata dalam Islam medik, mungkin hope itu sangat penting, sangat besar. Saya bila saya kena GERD dan anxiety puasa tahun lepas, hope memang sangat rasa lah benda tu, sangat penting benda tu, pengharapan kepada Allah itu. Baik, saya sambung lah. Maka isteri Al-Aziz kata, saya mengadap dah hari-hari, hampa boleh bayang tak macam mana? Hampa baru tengok asal, hampa dah terpeleok dah. Dia tu duk hina aku lagi, duk kata aku teruk lagi. Maka tuan-tuan, bila jadi macam tu, semua orang pakat duk gila kat dia pula. Bayar dia pula, pakat duk puji Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ni tak mau. Orang duk puji dia sangat-sangat, pakat duk suka dia. Bini menteri duk ejah dia pula. Jadi lagu tu pula. Daripada seorang duk kacau dia, jadi pakat duk kacau dia belakang. Maka apa kata Nabi Yusuf? Qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Ya Allah, Rabbi, wahai Tuhan, Rabbi sijn. Ya Allah, sijnu ni apa ni? Penjara. Ya Allah, Rabbi sijnu ahabba ilayya. Ya Allah, kalau macam ni keadaannya, dia pun duk tergila-gila kat aku, duk sebut nama aku, duk terbayang-bayang aku ni, penjara lebih baik bagi aku daripada apa yang dia serukan aku ni. Tak mau pujian, tak mau sanjungan, tak mau godaan, masuk penjara pun tak apalah. Nabi Yusuf lagi redha masuk penjara. Dia akan jadi kontra cerita ni saat lagi, bila mana orientalis, dia cerita ni orientalis akan rosakkan tau. Dia akan kata Quran ni tak perfect, sebab cerita ni dia nampak macam orang panggil apa? Clash. Ayat ni Nabi Yusuf minta masuk penjara, kata ya Allah, aku lagi redha masuk penjara daripada duk layan detin-detin ni. Nanti ayat yang depan
Nabi Yusuf minta kan dekat member-member penjara dia, kata apa? Hang beritahu kat raja aku tak salah. Betul tak? Aku nak keluar. Jadi orientalis tuan memang guna. Kita mengaji tuan-tuan, saya belajar zaman gerakan Orient ni. Orientalis ni, Orient ni Timur kan. Masuk ke Timur untuk belajar Timur ni, budaya Timur, Quran, hadis, asal Arab semua, kemudian keluar dan rosakkan balik. Kan? Baik. Maka sekarang dah tak relevan dah benda tu, tak apa. Tapi clash, betulkah clash? Dah. Memang Nabi Yusuf masuk penjara, memang dia redha masuk penjara, cuma dia tak redha masuk penjara dalam keadaan kes yang disebutkan tu. Nabi Yusuf masuk penjara, okay, it's okay for him, dia okay. Tetapi bila dia dimasukkan, bila keluar berita TV, kata apa? Dia masuk pasal dia ni buat hubungan dengan mak-mak datin ni, yang tu yang dia tak mau. Setakat masuk penjara, okay, tak ada masalah bagi orang yang kekasih Allah di mana pun, tak apa lah. Nabi Yusuf punya level lah. Tetapi berita yang dia dengar tu tak enak, yang cerita tak betul tu, yang kata Nabi Yusuf masuk penjara ni pasal kes perempuan-perempuan ni, yang tu yang tak boleh. Kalau setakat dia diuji masuk penjara, it's okay for him. Itu maksudnya. Sebab tu nanti bila Nabi Yusuf bagi tahu kat kawan dia, bagi tahu kat raja yang aku tak salah tu, bermaksud bukan aku tak redha duduk penjara ni, tetapi sebab aku tak mau, aku nak bersih nama aku balik ni. Kita akan pergi yang tu, tak apa, tapi tu yang menarik yang tu. Baik, tak apalah, kemudian Nabi Yusuf masuk penjara. Saya pergi cepat Nabi Yusuf masuk penjara. Baik. Bila Nabi Yusuf masuk penjara, kemudian timbul, ini surah Yusuf sambungan ayat 35. Okay, timbul fikiran bagi mereka untuk memenjarakan Yusuf pada sesuatu waktu. Selepas Nabi Yusuf punya doa tu, mereka pula keluar ilham lah, Allah bagi ilham pada mereka nak penjarakan Nabi Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Cuma dipergunakan alasan Nabi Yusuf yang goda Zulaikha. Yang tu yang Nabi Yusuf tak redha tu. Okey. Nabi Yusuf pun masuk penjara atas kapasiti itu. Jadi dia masuk penjara, Nabi Yusuf duduk dalam penjara dengan 2 orang pemuda. Yang kata apa nama ni, cellmate Nabi Yusuf itu. Maka berkatalah salah seorang di antara kedua-duanya, sesungguhnya aku bermimpi memerah anggur yang aksiru qamra tu. Dan seorang lagi berkata, sesungguhnya aku bermimpi bahawa aku membawa roti di atas kepalaku, kemudian sebahagiannya dimakan oleh burung. Berikanlah tak kepada kami tabir mimpinya, sesungguhnya kami melihat engkau orang yang pandai. Itu maksudnya Nabi Yusuf duduk 3 orang dalam penjara. Memang Nabi Yusuf warak semua ni. Okey. Dan masanya Nabi Yusuf dah dapat wahyu kerasulan dah. Masa Nabi Yusuf kecil, Nabi Yusuf dapat rusda, petunjuk. Baru bulan lepas saya sembang dengan abang kita kan, kata tanya saya, Nabi Yusuf dapat wahyu ke masa ni? Masa ni dapat dah. Masa kecil tu dia dapat rusda. Sama macam kes Nabi Ibrahim, masa kecil Allah bagi petunjuk. Rashid, irsyad. Rusda ni. Irsyad ni dia fi'il rubai. Arsyada yurshidu irsyadan. Isim fa'il dia mursyidun. Lepas tu untuk guru yang tunjuk jalan kita panggil mursyid. Orang anak murid yang menerima jalan kita tak panggil mursyad, kita panggil mustarsyid. Tu kaedah Arab lah. Tapi dia dapat petunjuk dah. Maka masa ni dapat wahyu dah. Okay, jadi rasul. Baik. Maka tuan-tuan, bila mana 2 orang ni duduk dengan Nabi Yusuf selalu semua ni, maka mereka mimpi satu malam. Esoknya mereka cerita kat Nabi Yusuf. Salah seorang kata, ya, wahai member, wahai Yusuf, aku mimpi aku perah buah anggur. Apa maksudnya? Seorang lagi member kata, wahai Yusuf, aku mimpi aku ada roti atas kepala aku, burung main makan roti tu. Apa maksud? Saya ringkaskan ni. Kemudian Nabi Yusuf mengatakan, berkata, kata Nabi Yusuf, tidak disampaikan kepada kamu berdua makanan yang akan diberikan kepada kamu, melainkan aku telah menerangkan jenis makanan itu sebelum makanan itu sampai kepadamu. Yang demikian itu adalah sebahagian dari apa yang diajarkan kepadaku oleh Tuhanku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, sedang mereka ingkar kepada hari kemudian. Dan aku mengikut agama bapa-bapakku, yakni Ibrahim, Ishak dan Yakub. Tidaklah patut bagi kami para nabi. Nampak? Ini dah jadi dalil Nabi Yusuf dah dapat wahyu dah dalam penjara. Contohnya, apa dalil dia? Surah Yusuf ayat 35. Apa dalil Nabi Yusuf dalam penjara ni? Dah dapat wahyu dah jadi nabi dah? Ya, ni dalil dia. Serta dia antara sebab mereka percaya kat Nabi Yusuf, mereka selalu main teka.
Nabi Yusuf akan bagi tahu dekat kawan dia 2 orang ni apa menu penjara hari tu. Jadi Nabi Yusuf bukan teka, memang Allah ilhamkan kepada Nabi Yusuf. Jadi bila setiap masa betul, maka dia percaya kat Nabi Yusuf. Maka Nabi Yusuf cerita, aku bukan teka, ini wahyu. Ini Allah bagi tahu kat aku. Dan aku tak ikut agama-agama merepek ni, aku ikut agama Nabi Ishak, apa nama tok wan aku, Nabi Yaqub, pak aku, Nabi Ibrahim, nenek moyang aku. Dia cerita semula, dia dakwah. Kemudian dia ceritalah kepada 2 orang kawan dia ni apakah maksud mimpi tu. Okey, baik. Dalam ni panjang ni tuan-tuan lah. Nabi Yusuf terang depa satu-satu pasal menyembah Allah semua ni. Kemudian dia cerita, wahai kedua penghuni penjara, kawan dia lah. Kena azan dulu ke macam mana? Terus baik. Adapun yang seorang, adapun salah seorang di antara kamu yang aksiru qamra tu, yang perah anggur tu, kamu akan kamu akan bebas lah. Dalam tafsir kata dia akan bebas dan dia akan keluar dan dia akan dikembali kerja. Sebab mereka 2 orang ni penyewa awam. Cerita dia ni penyewa awam raja lah, kena ada hukuman masuk penjara. Jadi salah seorang ni yang mimpi perah anggur ni, kata Nabi Yusuf, hang akan dibebaskan dan hang akan balik kerja balik. Dan hang akan masuk department kitchen, nanti hang akan serve arak lah kepada raja. Tu cerita dia. Okey, baik. Dan ada pun seorang lagi yang hang ni belah mimpi burung patuk roti atas kepala ni, hang akan disalib. Nanti hang kena jatuh hukum dan hang kena salib. Lepas tu bila hang kena salib, burung akan main makan di atas kepala hang. Besok abang tu terang. Abang tu tanya sangat kan, tanya abang. Okey. Baik. Maka tuan-tuan, tempoh pun berlalu, seperti mana yang jadi sungguh. Ya, Nabi Yusuf, seorang sahabat Nabi Yusuf ni memang kena penjara, kena salib mati, kena hukum mati, seorang lagi keluar kerja balik. Bila dia kerja balik, ni saya skip kan. Bila dia kerja balik, dia dah lupa dah kepada janji Nabi Yusuf ni. Dia dah lupa. Nabi Yusuf pesan kat dia, yang kerja ni, esok hang keluar, hang bagi tahu kat raja yang aku ni tak salah. Sebab saya nanti hang akan kerja, hang akan jadi serve raja, hang bagian kitchen. Bila dia keluar, dia lupa. Dalam tafsir kan, dalam Quran sebut Iblis menyebabkan dia lupa. Ya. Ini sebut betul. Surah Yusuf ayat 41. 41 dan 42. Firman Allah, wa qala lil ladzi dhanna annahu najin minhuma dhkurni 'inda rabbik fa ansaka fa anasahu syaitan, nasi lupa zikra rabbih falabisa fi sijni bid'an sinin. Bid'un ni bahasa Arab, maksudnya 3 sampai 9. 3 ke 9 bid'un. Betul ke 399? Bid'un. Betul. Baik. Maksudnya kat sini kata apa? Nabi Yusuf bagi tahu kat kawan dia, terang hang yang bebas ni nanti keluar terang dekat Rabbik. Rabbik ni bukan Tuhan. Rabbu ni rububiyah, pemilik, tuan, empunya. Maka maksudnya raja lah, bagi tahu kat raja, kata aku tak salah, kes yang dituduh atas aku tu fitnah. Tetapi bila dia keluar, fa ansahu syaitan, syaitan menyebabkan dia lupa. Kawan dia ni janji, apa aku keluar esok aku bagi tahu kat raja hang tak salah, hang memang baik. Tapi bila dia keluar, dia kerja, naik grade apa semua, dia lupa. Naik grade apa semua, dapat macam-macam bonus raya apa semua, dia lupa lah. Ya? Dia lupa, dan iblis menyebabkan dia lupa. Ya? Kerana itulah tetaplah Yusuf di dalam penjara beberapa tahun lamanya. Nabi Yusuf pun dia lupa, tak ingat tu tinggal dalam penjara lagi 3 ke 9 tahun. Ya? Baik. Lafaz al-bid'un itu mengandungi erti antara 3 sampai 9. Memang bid'un ni dalam bahasa Arab between 3 to 9. Kalau tuan-tuan jumpa dalam mana-mana Quran ataupun hadis, bid'un ni maksudnya macam tu. Ya. Baik, boleh ke lagi? Dah bagi 9 boleh dah. Boleh tak? Baik. Okey. Saya nak skip panjang-panjang ni. Saya nak pergi cerita yang sat lagi. Boleh saya skip lah. Raja akan mimpi.
Ni dia bagi banyak pendapat ni, Ikrimah, Sa'labi, Mujahid, panjanglah perbahasan teknikal ni tentang riwayat ni. Dan ada main hadis-hadis yang munkar dan sebagainya. Pokoknya adalah selepas pada tu okay, masuk ayat 43. Raja tu bermimpi. Raja Mesir tu mimpi. Dalam Quran sebut raja tak sebut Fir'aun. Dia mimpi. Dia mimpi melihat 7 ekor lembu betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor lembu betina yang kurus, dan 7 butir gandum yang hijau dan 7 butir lainnya yang kering. Ya, okey. Wahai orang-orang yang terkemuka, terangkanlah kepadaku takbir mimpiku ini. Ya, mereka menjawab, itu ialah mimpi yang kosong dan kami sekali tidak tahu mentadbir mimpi itu. Maka raja ni dalam tafsir kata dia mimpi lagu tu kalau sekali tak apa, kerak. Bila kerak, maka dia panggil semua menteri-menteri dan jusa-jusa ni, dia tanya, apa maknanya ni? Semua pawang-pawang ni kan. Maka kata pawang-pawang ni, tak tahu tuanku, mimpi ni mungkin tak ada maksud. Maka Raja Mesir kata, mana boleh tak ada maksud, aku mimpi kerak. Dia berkata mimpi ni bercampur-campur tuanku, level kami tak sampai tahap tu. Maka dalam duk bincang dalam mesyuarat tu, masa ni kawan hak Raja kitchen ni, dia teringat terus Nabi Yusuf. Dia teringat terus. Maka dia sebut Yusuf. Masa tu baru geng-geng menteri dia kata, hei, hang bahagian kitchen ni apa nak menyempuk ni. Maka Raja kata, dah. Siapa cerita apa ni? Maka dia kata, dah tuanku, saya dulu duduk penjara. Memang ada seorang nama Yusuf dalam penjara, kawan kami ni. Memang pandai, dia memang dia cerita, baru dia teringat. Maknanya baru dia teringat. Tuan-tuan nampak tak bagaimana Allah atok plot cerita ni. Lepas tu kalau tuan-tuan patah balik, ingat tak kita pernah cerita masa mula-mula masuk surah Yusuf ni, Allah dah janji dah, kisah Yusuf ini ahsanul qasasi, kisah yang the best sekali. Memang best, plot dia cantik. Nanti kita akan jumpa lagi syok nanti yang Nabi Yusuf main dengan adik-adik dia nanti. Maka plot kau ni Raja kitchen duk tuang ayak dengar menteri-menteri duk tengkak ni, macam mana ni kita menang 2/3 apa semua macam tu lah kan. Bincang-bincang apa ni, nak PAU pula minggu depan lah tuan kan. Saya pelik sikit no. Saya yakin minggu depan ni dia pecah 2 tim pula ni. Akan pecah lagi ni. Tuan tunggu tengok. Saya nampak dia pecah lagi. Dia akan jadi tim politik, tapi dia akan pecah 2 tim. Di sini ada orang UMNO ada kan. Tu ya, dia akan jadi 2 tim pula nanti. Tahulah. Kena ambil pengajaran lah tuan-tuan. Sudah-sudahlah tu. Allahu akbar. Maka geng-geng ni pun tak tahulah tim mana satu ni. Orang kitchen kata, wahai tuanku, memang ada seorang. Dia sebut. Maka okey, cerita dia, bukan tuanku pergi tanya, bukan Malik ni pergi tanya, bukan Raja pergi tanya. Raja kata kalau macam tu, hang pergi tanya Ustaz. Itu yang main ayat seterusnya. Tuan-tuan berjumpa dalam Quran. Yusufa ayyuhas siddiq, wahai Yusuf orang yang benar. Ada dalam tafsir terjemuh bukan baca siddiq, baca sadiq, iaitu kawan. Wahai Yusuf kawanku, boleh. Wahai Yusuf siddiq, orang yang benar, boleh lah. Tapi Quran yang kita sampaikan kita ni siddiq tak lah. Yang sirah kita ni, yang kita dah baca bersama-sama ni, qiraat kita ni. Wahai Yusuf, orang yang benar, aftina fi sab'in baqaratin simanin yaquluhunna sab'un ijaf wa sumbulatin, tu lah sampai habis. Ayat tu maksudnya siapa yang tanya tu, member ni, kitchen ni. Dia tanya, hang terjemah Ustaz, hang takwil Ustaz. Maka Nabi Yusuf cerita kat dia, bukan cerita kat raja. Cerita kat dia. Kawan pun balik pergi cerita kat raja. Cerita kat raja, raja pegang sungguh dan buat sungguh. Sebab dalam takwilan mimpi Nabi Yusuf takwil dan Nabi Yusuf akan bagi solution. Itu dalam kaedah Islam tuan-tuan. Ni kita nak beza takwil mimpi Islam dan bukan Islam ni. Kaedah Islam, dia cerita dan dia bagi solution. Islam tak larang takwilan mimpi. Kitab tentang mimpi berlambak. Bahkan ulama hadis Muhammad bin Sirin, tabi'in besar, ulama, guru, tokoh pentadbir mimpi. Takbir mimpi. Nabi SAW sendiri dalam hadis Bukhari berapa kali lepas main subuh Nabi tanya, ada tak kamu semua semalam yang mimpi apa-apa, nak cerita kat aku nak takbir bagi? Ada. Kita meraihkan mimpi. Cuma mimpi bukan salah satu daripada pendalilan ataupun penghujahan agama. Bukan. Selepas ketiadaan Nabi lah. Ya. Untuk kita ni, bukan. Meskipun mimpi itu benar ataupun tidak, ya, dia terpakai atas kita. Okey? Baik. Kita tak menafikan mimpi. Cuma mimpi dia bukan tertegak. Mimpi itu bukan hujah. Walaupun mimpi itu benar atas dia. Tuan-tuan faham lah? Dalam bidang apa pun. Kenapa kena buat benda ni? Pasal saya mimpi. Nabi beritahu saya. Mungkin betul betul untuk dia, mungkin salah.
Dia tidak ada satu indikator boleh sahkan. Pasal tu ulama kata mimpi bukan hujah. Walaupun mimpi ulama. Walaupun mimpi ulama. Tu kena hati-hati tu. Ni kira menghina dah kau noh. Ni kaedah dia begitu. Boleh pakai atas dia lah. Okey. Tapi kalau mimpi itu sekadar nasihat semua tu boleh pakai lah. Maksud saya mimpi yang mengubah hukum dan sebagainya ni, yang menetapkan satu-satu benda yang boleh jadi fitnah ni. Macam yang viral baru-baru ni TV Hijrah semua tu kan. Tapi makcik tu pun dia dah taubat lah, tak ada masalah dah lah. Kan yang suruh orang pindah ramai-ramai mengatakan esok Nabi Isa akan mai macam-macam mengikut agama dia. Tapi dia pun dah bertaubat dah, tak mau banyak cerita dah lah. Cuma baru tadi pula TV Hijrah pergi invite pula yang 7E tu kan. Tu pun dengan cerita dah tangguh balik dah. Tak apalah, mungkin biasalah tu media. Saya dengar cerita tadi dah tangguh dah, tak jadi pula episod tu. Tak apalah. Maka dia kawan ni pun pergi cerita. Nabi Yusuf pun cerita takwilan. Nabi Yusuf kata Mesir ni akan mai 7 tahun yang makmur. Makmur 7 tahun ni, lepas ni coming 7 years after this memang makmur dan subur. Dan Nabi Yusuf kata masa tu jangan boroi. Buat tabung simpanan. Itu yang kita buat KWSP lah, segala tabung amanah macam-macam. Dulu kerajaan ada buat tuan-tuan tahu. Zaman Datuk Seri Ibrahim dulu. Sokong dia ni, tak sokong dah. Ni cerita zaman dia di Menteri Keuangan ni memang ada tabung simpanan. Ingat tak, Malaysia ada lebihan duit, dia ada tabung simpanan masa tu. Saya masa tu keluar Kedah, tapi saya duk baca pasal, saya rajin baca buku ni, saya jumpa lah info-info tu. Memang ada tabung simpanan untuk future. Saya tak tahu apa jadi tabung tu lah ni. Tuan-tuan lagi pandai lah, masa tuan-tuan lagi tua pada saya, tuan-tuan tahu zaman tuan-tuan. Tapi memang ada kan, dia ada reserve tu. Bila ada lebihan, dia ada tabung simpanan. Memang Nabi Yusuf kata tapi bukan sebab dia seorang kot, tim dia lah kot, kita tak puji individu. Okey, baik. Nabi Yusuf kata zaman tu subur, jangan perhabis, simpan. Sebab lepas 7 tahun yang gemilang itu, dia akan mai 7 tahun yang sengsara. Masa tu guna duit ni balik. Pasal itulah kita tuan-tuan, kalau kita tak ada simpanan negara kita, tak ada reserve semua ni, mai Covid ni sakit tu. Yang mujuk kita ada simpanan dulu. Tapi isu dah sekarang, kalau kita perhabis sekarang, jadi apa-apa ke depan, anak cucu kita nak makan apa pula? Itu isu dia tu. Pasal itu pentingnya tabungan dan simpanan sesebuah negara tu. Penting. Baik. Sebab tu pentadbiran ekonomi berdasarkan surah Yusuf sangat penting dan menarik. Nabi Yusuf ajak sesebuah negara dia akan berlaku tempoh yang subur dan tempoh yang musnah, tempoh yang hancur. Rom Barat, tuan-tuan, Rom pecah dua kan? Rom Timur dan Rom Barat. Dia masa satu ketika zaman Justinian ke, yang Rom terlalu besar, tak larat, pecah dua. Rom Timur pusat dia di Konstantinopel. Rom Barat pusat dia dekat Rom, dekat Rom tu sendiri. Kurun kelima, Rom Barat hancur. Rom Timur yang sempat naik sampailah Al-Fatih menjatuhkan kan. Maksudnya kenapa jadi begitu? Kerana Rom Barat ni terlalu kaya, terlalu masyhur, terlalu hebat. Dia perhabis sampai pada kurun kelima berlaku zaman Volkenderung. Tak arti guna bahasa perkataan tu. Volkenderung ni bahasa Jerman kot. Volkerderung. Bunyi guna tuan-tuan, bunyilah. Zaman tu maksudnya zaman apa? Zaman orang gasar, orang tak ada tamadun ni keluar ramai-ramai ke Eropah. Frank, Anglo-Saxon, Viking semua ni keluar. Akhirnya mereka ditewaskan oleh orang tak bertamadun. Sama macam Baghdad, ditewaskan oleh Mongol yang dikatakan tak bertamadun. Poin saya, bila kaya jangan lupa diri. Kita tak tahu zaman nak main ke depan. Ada lagi 5 minit lah. Okey, baik. Saya nak cepat lagi ni. Maka Nabi Yusuf kata, dalam dia cerita panjang ni, saya skip ni. Dalam dia cerita raja tu mimpi hari pertama, mimpi hari kedua, mimpi hari ketiga, saya skip lah. Okey. Maka bila kawan ni pergi cerita dekat Nabi Yusuf, dekat raja semua tu, okey, Mesir akan berlaku 7 tahun yang subur, kemudian 7 tahun kemudian akan datang krisis ekonomi. Okey, akan berlaku tanah menjadi kering, hujan tak turun, perekonomian tak ada apa. Maka gunalah 7 tahun yang kita reserve tu masa tu. Maka tuan-tuan, berlakulah tahun tersebut. 7 tahun yang subur, negara lain pun subur. Ulama dalam tafsir sebut negara lain pun subur, tetapi depa perhabis. Tak ada panduan ulama, tak ada panduan Nabi, maka depa perhabis. Mesir sahaja yang jimat. Itu beza dia. Dan negara kaya yang lain pun subur juga 7 tahun, tapi depa perhabis. Mesir jimat.
Mai 7 tahun yang kering, semua negara terap, tinggal Mesir seorang saja yang boleh survive sebab dia ada simpanan. Itu maksudnya, itu yang nanti abang-abang dia mai tu. Pasal negara depan Baitul Maqdis tu pun dah habis tak ada makanan. Ya, baik. Saya tak mau pergi yang tu, itu tepi lepas raya. Saya nak pergi yang ni ya. Boleh ha? 5 minit. Pasal dia panjang ni. Okey. Maka raja perintah dekat kawan ni, kitchen ni, suruh pi penjara. Ada surat raja lah. Okey. Surat dia raja ni, urusan Seri Paduka Baginda ni, bagi kat warden, bebaskan Nabi Yusuf atas jasa dia tu. Okey, yang ni yang best. Okey. Ni saya tak baca lah, saya sebut terus tapi memang dalam ni. Nabi Yusuf bila dapat surat pembebasan tu, dia tak mau keluar. Ni yang menarik ni. Macam kena orang Malaysia. Dia kata apa kepada raja? Dia kata, saya tak mau keluar disebabkan macam ni. Saat lagi benda ni tak selesai, rakyat Mesir akan kata kroni. Rakyat Mesir akan kata sebab saya tolong raja, raja bebas saya. Sebab parti saya menang, saya pun keluar. Tak mau. Saya nak, orang bagi apa dalam istilah kita ni? Apa mahkamah orang panggil apa? Bicara. Saya nak pembicaraan semula. Itu yang Nabi Yusuf request. Tuan-tuan, Nabi Yusuf kata, saya tahu saya tak salah, saya tak takut. Jadi sekarang ni bila raja nak bawa keluar saya tak mau. Saat lagi tak selesai, sampai kesudah orang akan tuduh saya memang salah, tapi sebab saya ada jasa, jadi orang keluar saya. Kesalahan tu masih kekal. Jadi saya tak mau ada isu tu ke depan, maka saya nak tolong tuanku buat pembicaraan semula. Hakim pun dah baru, semua dah baru, dah peguam negara pun tukang arwah beda ni. Ya. Maka bukan Ibu Mesir bukan macam tu lah, maksud saya perbicaraan semula lah. Geng-geng Al-Aziz tak boleh kata apa pasal raja dah turun tangan, turun badan lah. Bicara semula jelas, memang bukti. Nabi Yusuf ada alibi, memang dia tak ada di tempat macam-macam lah kau istilah mahkamah ni. Akhir sekali Nabi Yusuf bebas dan bersih nama dia. Itu yang saya sebut tuan-tuan lepas PH menang dulu. Sebut nama tu Ram. Marah orang PKR kat saya, kata korang ajak lah tak badangan muda. Bukan saya tak sokong Datuk Seri Anwar dia betul salah, saya tak tahu. Tapi saya kata baik dia bicara balik. Bukan kita kata kat dia. Saya kata kalau ikut surah Yusuf macam tu, agar lepas ni tak jadi bola tanggung kat musuh politik dia. Kalau orang yang musuh dia lah ataupun orang yang sokong terpulang. Saya tak ada daftar parti mana-mana kan. Cuma saya kata surah Yusuf beritahu macam tu. Kena marah lain biasa. Kita ni muda tak boleh kata lebih-lebih. Parti muda kena teruk kan, macam-macam kena. Saya pun tak apalah, bagi dia bagus, hebat rajin. Temu dia parti muda sampai bila nak jadi parti muda tu? Mesti dia akan sampai certain umur dia akan keluar dari parti tu kan, macam mana? Tuan-tuan tahu tak? Kita sembang lah nanti tu. Saya pun fikir sampai bila kan? Maksudnya bila dah certain achieve satu umur, dia kena keluar lah kot pasal parti tu kan. Tak apalah, bismillah lah. Saya nak berhenti yang tu nak boleh bulan lepas raya kita sambung. Cuma saya nak berhenti yang tu. Kita nak bincang yang tu, hujah yang tu, terfikirlah bincang lepas mayang nanti ni. Kebijaksanaan Nabi Yusuf bila mana dia dapat peluang untuk bebas, dia kata no, aku tak mau ambil privilege ni. Aku nak perbicaraan semula, bersihkan nama aku dan aku keluar. It's okay. Itu yang orang-orang di Malaysia, di dunia lah, bukan kata Islam saja, bukan Islam pun kena ambil model ini. Sebab tu surah Yusuf terbaik. Ada model ekonomi, ada model politik, ada model agama, ada model kekeluargaan. Best tuan-tuan. Nanti model kekeluargaan Nabi Yusuf dengan Yamin kita akan bincang. Tapi yang ni, model ni, Nabi Yusuf kata aku nak perbicaraan semula. Maka jelas bila Nabi Yusuf keluar, orang pun clear nama dia. Geng-geng mak datin ni pun dah malu dah salah dah. Rakyat pun tahu, oh Nabi Yusuf tak salah, sebenarnya ni ada cerita clear. So tak ada lah orang kata mahkamah ni tak adil, mahkamah ni kroni sebab dia tolong raja baru dia bebas. Tak ada isu tu dah. Maka Nabi Yusuf bebas dan keluar, dan Nabi Yusuf menepisi penanda. Nabi Yusuf keluar dan Nabi Yusuf diberi jawatan. Diberi jawatan apa? Menteri Pertanian. Walaupun nama Menteri Pertanian, tetapi zaman itu pertanian merupakan benda utama dalam sebuah tamadun dan negara. Maka Menteri Pertanian bermaksud bendahara lah. Ataupun sampai raja kata kat dia, Yusuf ambil dah semua kat hang kecuali kerusi ni. Tak tahu. So raja terlalu sayang kat dia. Walaupun level dia Menteri Pertanian, tapi bendahara dan merangkap raja lah. Merangkap, bukan raja betul lah. Level tu sampai dia kata A, dia kata B. Itu Nabi Yusuf AS. Kemudian Nabi Yusuf dah duduk dan Nabi Yusuf buat banyak strategi ekonomi, strategi pertanian.
Tuan-tuan pergi di Mesir tetapi melawat kampung di Fayyum dan sebagainya tu, itu semua Nabi Yusuf punya idea tu. Kincir air. Memang hebat teknikal dia tu, fizik dia tu. Korek ayam kat sini, ayam tu tolak dia berjalan, dia bukan pakai elektrik, bukan pakai apa? Dia pakai current dia. Current. Dia flow ayam kan. Maksudnya arus. No, hebatlah tetapi di Fayyum nampak teknologi zaman Nabi Yusuf. Mungkin dia buat balik kot. Saya tak rasa yang tu zaman Nabi Yusuf punya kayu tu kot. Mungkin dia remake balik. Tapi Nabi Yusuf punya ekonomi punya zaman tu, teknologi cukup hebat. Maka Mesir subur, negara lain susah, mereka mai minta tolong dekat Mesir. Dan salah satu rombongan yang mai itu ialah abang Nabi Yusuf. Nak jadi apa abang dia ni? Abang dia akan mai lepas raya. Abang Yusuf akan mai lepas raya. Kita akan sambung kalau hidup lagi lah, kalau panjang umur. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zuqna fahman nabiyyin wa ifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa hadina fi dayatil arifin birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi